pisang panas. Bahaya pisang panas ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Datuk, cuba Datuk cerita balik pasal Datuk Seri Anwar sebelum pilihan raya itu hari. Okey, cuba kau tanya dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin dia cakap, PAS ni parti ajaran sesat. Boleh tak beritahu kenapa hari ni PAS bukan lagi parti ajaran sesat? Kenapa hari ni bila Muhyiddin sudah bersama dengan PAS, tiba-tiba segala apa yang PAS buat semua mulia? Betul ke Datuk Seri Anwar melibat? Itu sekarang ni aku nak tanya dengan kau satu soalan, kan? Kita sekarang ni dah berada dalam satu kerajaan perpaduan, kan? Kalau nak kira apa yang PKR cakap dulu, kan? Kalau nak kira apa yang PKR cakap dulu, sudah pastilah hati kita pun sakit. Tapi kita hari ni dah duduk di dalam sebuah kerajaan. Bila kita dah duduk di dalam sebuah kerajaan, saya nak beritahu, kita letak tepi segala bentuk perbezaan, kan? Itu sebab Haji Hadi tak pernah cerita pun apa yang dia cakap terhadap Mahathir hari ni. Kerana mereka dah berada dalam satu pasukan, kan? Begitu juga, kan? Kami dalam UMNO pun takkan kita nak buka balik apa yang kita cakap pasal Datuk Seri Anwar, takkan kita nak buka balik apa kita cakap pasal Lim Guan Eng oleh Datuk Seri Mat Sabu, kan? Kita dah berada dalam satu pasukan. Bukan kita yang menentukan nak berada dalam satu pasukan. Ini rakyat yang putuskan. Rakyat yang putuskan, tak bagi peluang BN memerintah secara bersendirian. Rakyat yang putuskan, tak bagi peluang untuk PH memerintah secara bersendirian. Rakyat yang putuskan, tak bagi peluang untuk PN memerintah secara bersendirian. So, suka tak suka, bila rakyat dah putuskan tak ada orang menang, kerajaan tak boleh dibentuk, maka baginda tuanku menitahkan supaya PN kerjasama dengan PH. Tapi dia tak nak. Dia tak nak. Kalau dia fikir tentang soal Melayu, dia fikir tentang soal Islam. Kalau dia bersama dengan PH, maka ahli parlimen daripada PN 74 orang Melayu Islam campur dengan 82 daripada PH, 29 daripadanya Melayu Islam, akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam berbanding dengan bukan Melayu Islam hanya 53 orang. 2/3 daripada jumlah itu adalah Melayu Islam. Kedudukan Islam lagi kuat, kedudukan Melayu lagi kuat. Tapi pasal dalam jiwa orang PAS, Haji Hadi, dalam jiwa orang Bersatu, Muhyiddin, langsung tak fikir tentang soal Melayu Islam. Maka dia fikir tentang temolok dia nak jadi Perdana Menteri je. Sehingga kan, dia tak boleh beza 82 kursi yang Datuk Seri Anwar ada lebih banyak daripada hanya 73 kursi yang dia ada pada ketika itu. Ini kena faham. Maka akhirnya UMNO, BN terpaksa mengambil alih tempat tu. Kita dapat bentuk mula-mula ngam-ngam 112 orang. Datuk Seri Anwar dapat akad sumpah. Kemudian kawan-kawan kita Sabah Sarawak sertai kita. Dan Alhamdulillah kita ada 2/3 majoriti. Ini keputusan yang dibuat oleh rakyat dan kemudian baginda tuanku mencadangkan supaya kerajaan perpaduan diwujudkan. Takkanlah kita dah berada dalam satu kerajaan, kita nak cerita benda lepas lagi. Jadi kalau nak bangkit tentang apa yang kita cakap dulu terhadap musuh kita yang hari ini jadi kawan, saya tanya balik pada tuan-tuan. Pemimpin tuan-tuan macam Muhyiddin, pemimpin tuan-tuan macam Haji Hadi, kenapa mereka berhenti menghentam satu sama lain? Kenapa tak teruskan menghantar satu sama lain? Pakai otak lah. Pakai otak. Okey. Begitu. Soalan setuju. Soalan setuju lah, silakan. Merdeka Center ada keluarkan satu laporan data di mana mereka menyifatkan prestasi kepimpinan Anwar meruduk. Mungkin tu ada komen peribadi tu. Dia macam ni lah. Merdeka Center ni dia keluar data ni daripada tahun 2020 lagi dia dah keluar data.
Kan? Tapi kenapa data tu dia tidak buat secara adil dan saksama? Daripada 2020 sampai ke hari ini, ada 4 orang Perdana Menteri. Kalau ikutlah, dia ada 2 rating. Satu, rating orang yang suka kepada sesebuah kerajaan tu. Satu lagi, rating orang yang marah kepada kerajaan tu. Kalau kita tengok, setiap permulaan tu okey. Mula-mula PH di bawah pemerintahan Mahathir, okey. Tetapi makin lama rating dia makin jatuh. Merudum. Mahathir merudum. Tak ada naik pun. Orang marah meningkat. Kalau tengok graf dia. Zaman Muhyiddin, sikit je beza. Mula-mula okey. Tetapi merudum. Bila dia announce KWSP yang pertama, naik balik. Lepas tu merudum balik. Bila dia announce KWSP boleh dikeluarkan sekali lagi, baru naik balik. Maknanya, ini semua sentimen. Sentimen. Sama juga dengan kerajaan Dato' Seri Ismail Sabri. Bila time dia umum, dibenarkan keluar KWSP, rating naik. Tapi selepas tu merudum. Kalau tak merudum, tak adalah BN merudum. Betul tak? Jadi, be fair. Kenapa tak keluarkan yang ini semua? Dato' Sri Anwar, kalau ikutlah apa yang menyebabkan graf penerimaan itu meningkat, ialah kerajaan mengambil keputusan-keputusan yang bersifat populis, yang popular. Masa mula-mula bagi KWSP, okey, ini kita tak kata ini sifat popular. Kerana itu cadangan yang baik dikala rakyat tak boleh keluar cari makan. Itulah solusi terbaik. Kita tak ada duit, takkan nak pakai duit kerajaan, betul tak? Benarkan rakyat, keluarkan duit dia sendiri. Bila benarkan rakyat keluarkan duit sendiri, maknanya kita gunakan duit rakyat itu sebagai stimulus package rangsangan ekonomi. Kalau BRIM dulu 6.8 bilion setahun, tapi sekali keluar duit KWSP ni dekat 40 bilion. Berapa kali ganda tu? So memang banyak membantu untuk menambahkan kecairan di pasaran dan menyebabkan rakyat ada kuasa membeli. Ekonomi pun okey di kala tengah COVID tu. Jadi kalaulah Dato' Sri Anwar nak fikir tentang approval rate dia, kalau dia nak fikir, dia nak graf dia naik saja, boleh. Dah 4 kali keluar KWSP ni, kau bagi keluar lagi, bagi jahanam. Tapi bagus tak untuk negara? Tak bagus. Duit KWSP, kita letak duit tu kat KWSP laburkan duit tu. Betul tak? Kali pertama ambil tu okeylah 40 bilion. Kalau dah 4 kali ambil, nak bagi yang kali kelima ni, apa kesan dia? Bila dia masuk melabur, katalah dia beli saham, nilai dia pada ketika itu RM1. Tapi kalau hari ni nilai saham tu dah jatuh 60%. Kalau terpaksa dia liquidate saham ni, maka kat situ dah hilang 40%. Hilang 40% ni siapa yang nak tanggung? Benda ni kena faham. Lagi, apa lagi yang boleh menyebabkan approval rate ini meningkat? Ataupun menyebabkan kerajaan ni popular, dapat sokongan rakyat? Kita teruskan bagi subsidi pukal. Orang kaya hari ni, subsidi minyak, RON95, diesel, LPG, 75% pergi kepada golongan the M40 dan the top 20. Bagi lagi banyak. Jangan buat subsidi bersasar. Bagi. Boleh bagi. Tapi kena ingatlah. Dekat 60 bilion untuk subsidi RON95 diesel. Dan tambahan dengan subsidi-subsidi lain ini, 80 bilion lebih. Apa jadi pada negara? Takkan nak biarkan negara ni